Dan ketiga al-baras, sopak. Itu 3 penyakit orang cukup takut. Hampir tak ada ubat lah dikatakan. Gila, kusta, sopak. Orang Islam bila Allah beri panjang umur sampai jejak 40, Allahu Akbar. Nikmat besar. Bukan senang nak akhir zaman. Ramai orang tak ada 40 tuan-tuan mati dah. Ramai tak sampai 40 mati dah. Allah. Tapi yang sudah Allah beri, dah Allah bagi panjang umur. Allah bagi kesempatan banyak masa untuk dia taubat setelah dia puas maksiat. Allah bagi lagi chance, subhanallah. Alhamdulillah. Ramai di antara kita sudah lebih 40. Nak cerita orang ni orang hebat. Allah kasih anugerah. Allah takkan bagi dia penyakit yang hebat, yang dahsyat-dahsyat tadi tu. Kita dapat kumpul dengan orang hebat, alhamdulillah. Yang apabila wa idza balagal khamsin, bila dia sampai umur 50, lagi panjang Allah bagi umur dia. Baik pula amalnya. Duduk masjid, waktu sekarang ada di masjid, setengah orang tak ada kat sini. Setengah orang ada kat kedai kopi, setengah orang ada kat karaoke, setengah dululah. Ada orang depan TV, ada orang tengah baring golek-golek. Memang masa yang sedap untuk berehat. Dan usia 50 memang dah waktu pencen, dah waktu nak berehat. Tapi dia tak, dia korbankan, dia jadikan tempat rehatnya di masjid. Orang hebat, kita kumpul dengan orang hebat, ambil berkat orang hebat, insya-Allah pasti hebat. Orang Arab kata manjalas janas. Siapa duduk dengan satu orang, dia akan jadi sejenis dengan orang tu. Duduk dengan orang baik jadi baik, duduk dengan orang jahat jadi jahat. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kalau orang Islam baik, panjang umur 50, Allah Subhanahu wa taala la yanallahu hisabah. Nanti kalau dia mati dihisab oleh Allah, Allah akan hisab dia baik-baik, lemah lembut, tanya elok-elok, tak jadi azab. Allah tanya juga, tapi Allah hisab dengan layyin, Allah hisab dengan lembut. Kemuliaan, hadirin hadirat. Untung siapa masih Allah bagi umur panjang 50 ni. 51, 2 sampailah 60. Wa idza balagha 60, bila jejak 60, Allahu Akbar. Dia boleh banyak lagi baca Quran, dia boleh banyak lagi datang masjid, dia boleh banyak lagi duduk kuliah, dia boleh banyak lagi baca selawat, boleh banyak lagi buat amal. Satu kemuliaan lagi pada diri dia, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, razaqahullahul inabah ilaih. Allah kurniakan itu orang 60 ke atas ni inabah ilaih, jadi ahli taubat. Allah terima taubat dia dah. Allah terima je taubat. Wa idza balagha 70, Allah panjangkan lagi umur dia. Dia taubat, akhir datang masjid, dah umur 60, orang kata dah bau tanah, separuh umpama badan ni separuh atas bumi, separuh dalam tanah dah. Dia masih rapat, dia masih baik, dia masih soleh. Walaupun ada kawan-kawan dia masih lagi jahat, ada, tak nafikan tuan-tuan. Ada orang makin tua makin jadi, kata tua-tua keladi kan. Itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita. Wa idza balagha 70, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang jejak umur 70, Allah lagi hebat. Uban dah bertabur ni kan. Jalan dah bertongkat 70. Walaupun dia masih sihat, alhamdulillah tak kisahlah. Ahabbathu malaikatus sama'. Itu orang dikasihi oleh malaikat langit. Ini jumpa orang tua-tua ni, kalau boleh salam cium tangan lah. Allah, ni orang yang dikasihi para malaikat langit. Wa idza balagha 80, bila jejak umur 80, lagi hebat. Syufi'a fi ahli baitih. Dia boleh beri syafaat dan syafaatnya diterima untuk ahli keluarga dia. Berapa orang dalam rumah dia tu? Kalau semua tu masuk neraka, dia boleh tolong syafaat. Dia ada license, dia ada power, dia boleh tarik dengan kesolehan dia tu. Dalam kampung ada orang 80 soleh, baik, masya-Allah. Orang hebat. Kita rapat dengan dia, minta doa dia. Ni orang hebat.
Wa idza balagat 90, kata Nabi SAW, bila Allah panjangkan lagi umur dia sampai umur 90, yaqulullahu ta'ala anta min ahbabi. Allah kata kepada dia, kau termasuk dari kekasih-kekasih aku. 90, dalam kampung dah susah nak jumpa dah. Tapi ada kan? Kalau ada, dekati, ambil berkat, minta doa dia. Ini sudah disebut min ahbabillah. Allah kata, tapi belum directly. Allah kata kau termasuk dari kekasih-kekasih aku. Wali itu hampir wali dah kata. Wali dah boleh kata wali dah sebenarnya. Wa idza balagal mi'ah, bila jejak 100, summiya habiballah, maka dia terus diisytihar, digelar habibullah, kekasih Allah. Wali dah. Umur 100 soleh. Allahu akbar. Wa haqqan 'ala Allah alla yu'adzib habibah. Pasti Allah tidak akan menyeksa kekasih-kekasihnya. Maka orang yang duduk dengan kekasih Allah juga pun akan dapat tempiasnya, akan dapat keberkatannya. Amin ya rabbal alamin. Kita syukur pada Allah. Jadi ini majlis salah satu yang kita akan menjadi jawapan, kita akan memberikan jawapan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari sekian 28 November 2020, pukul sekian dan pukul sekian, kau kat mana? Sebenarnya ya Allah, alhamdulillah saya di rumahmu ya Allah. Saya sedang mendengar tausiah, saya sedang mendengar ceramah ilmu, saya sedang menadah ilmu ya Allah. Saya sedang mendengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang berzikir ya Allah. Maka insya-Allah ini akan menggembirakan kita dan akan menyelamatkan kita insya-Allah. Walaupun ini mungkin satu kali, mungkin sekali ini saja ya Allah terima, mungkin kita harap doa pada Allah, mungkin ini yang Allah terima, tapi satu majlis inilah yang akan menyelamatkan kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Lau anna thawaba talabil ilmi badalin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam satu asar diriwayatkan, kalaulah pahala menuntut ilmu nampak bagi manusia, la tarakal amiru imaratahu, raja pun akan tinggalkan istana, raja pun akan bersara daripada pemerintahan nak duduk sini ngaji. Menteri pun akan resign, letak jawatan, malah aku nak duduk masjid ngaji. Kalau nampak. Tapi tak nampak. Itu sebab tak ramai kan. Kalau nampak penuh tuan-tuan, raja duduk depan ni. Menteri duduk depan. Tapi alhamdulillah ini ilmu pilihan. Ilmu Allah pilihan. Allah tak bagi semua. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kata Allah. Kami wariskan kitab kami ni, ilmu kami ni kepada orang yang kami pilih. Alladzina astafaina min ibadina, dari hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi syukur lagi ya Allah kau pilih. Ini kita jadi orang pilihan. Tahniah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dipilih Allah. Dan tahniah sekali lagi, kita telah mengalahkan 70,000 syaitan tadi. Ramai yang mungkin ada niat nak balik tadi kan. Taklah doa kan. Nampak ada malah macam-macam pula. Time ni lah orang rumah call suruh beli tu, beli ni, tuan-tuan kan. Ada je nak keluar. Nabi SAW mengatakan, inna likulli talibi ilmin 70,000 syaitan. Sesungguhnya bagi setiap orang nak cari ilmu 70,000 syaitan. Iblis kerahkan, siapa-siapa nak datang masjid, nak datang menuntut ilmu ni, Iblis kerahkan anak buah dia 70,000 seorang tu. Kau pergi jumpa Cik Syukri, kau serang dia ni. Jangan kasih dia datang. Dia datang siap pecat korang semua. Pokoknya dia ancam macam-macam lah. 70,000 seorang. Bayangkan ni. Sebelum datang tadi, berat macam-macam hal lah. Kullu wahid yaqulu lahu la tata'allam. Setiap seekor kata jangan mengaji, jangan datang, jangan belajar, jangan ngaji, jangan belajar, jangan datang, jangan mengaji, jangan belajar. Setiap seekor. Oh bayangkan. Seekor nak adab pun payah. Ni kan 70,000. Tapi tuan-tuan berhasil datang. Tahniah, hebat. Hebat. Woi, bukan calang-calang depan saya ni kan. Handal. Tapi ingat iblis diam, tak ada. Tak tahulah yang 70,000 semua dah kena pecat, kena ke penjara, saya tak tahulah kan. Dia orang balik buat laporan, minta maaf bos, gagal. Memang kena lah dengan iblis. Iblis tu memang dia hantar dia punya tim-tim dia kan, untuk macam-macam hal. Orang kahwin dia hantar juga. Baru kahwin dia hantar, suruh gaduh. Cerai. Setan dia bawa balik laporan.
kau buat apa hari ni? Saya berhasil ceraikan lagi bini. Wow, dia peluk cium, ambil sini duduk sebelah aku. Naik pangkat terus. Siapa yang berjaya dalam misi masing-masing? Tak berjaya memang kena. Tapi syaitan tak duduk diam, tuan-tuan. Iblis tak putus asa. Dia mana putus asa? Dia sumpah depan Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in, kan? Aku akan sesatkan semua-semua ni. Sampai bila? Minta panjang umur pula tu. Yang zirni ila yaumi yub'atsun. Bagi aku panjang umur sampai hari kiamat. Kau nak buat apa? Aku nak sesatkan semua anak-anak Adam ni, kan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba kau yang diselamatkan. Allah, yang ikhlas, yang diselamatkan. Moga Allah pilih kita. Tapi dia akan terus. Bila dah berjaya ni, dia hantar yang lain pula. Yang tadi tu dah gagal, kan, dah kena pecat pun tu, kan. Dia hantar yang lain pula, lagi andal, tuan-tuan. Maka dalam riwayat mengatakan dia bawa madu, tali dan tongkat, celak mata. Ni setan datang. Hati-hati tu, ada tu. Ya, hati-hati ada. Anak-anak jarak-jarak ni, kan. Jarak-jarak tu ada tu biasa tu. Sela-sela tu, kan. Kalau dalam sembahyang jarak setan duduk, kan. Luar sembahyang lagi banyak. Dia ada tu. Dia akan bawa celak. Pertama dia kasi celak. Dia celak mata kita supaya apa? Ngantuk. Ngantuk. Beratnya, ya Allah, pada baru pukul 8 dah ngantuk. Kau duduk luar tak ngantuk, ajib tu. Kalau keluar ni, kan, tak ngantuk, confirm. Tapi dalam ni, Allah, ngantuk ni. Tu dah kena celak tu. Tengok siapa berjaya, siapa gagal. Dia nak pastikan, ya, gagal. Gagal apa? Gagal faham. Nanti tok guru mengajar, kan, tok guru cakap lain, dia dengar, dia dah ngantuk, dia dengar lain ni. Ngantuk, kan. Tok guru kata, tuan-tuan, ya, haram makan tupai. Dia dengar petai. Dah ngantuk. Dia dengar, oh, petai. Balik rumah, makan bini dan petai. Terus dia buang tuan sampah. Terkulat-kulat bini dia, kan. Apa hal ni, bang? Ustaz kata haram petai ni. Bila masa pula, kan. Itu berjaya syaitan. Tak apa, kau nak ngaji, tapi kau akan bawa balik faham yang salah. Sebab apa, kan? Ngantuk. Moga tak ada yang kena celak ni lah. Kalau gagal juga, dia bawa madu, kan. Dia sapu kat mulut orang. Dia tak tahu siapa kena malam ni, kan. Apa jadi? Tok guru bersyarah kat sini, dia pun bersyarah kat belakang. Popek. Sini popek, sana popek juga. Aduh. Orang sebelah nak dengar pun jadi apa? Kau nak syarah ke tok guru nak syarah ni, kan? Dia Lalah pun sama juga. Dah celaru dengar. Tupai jadi apa? Petai. Maka hati-hati. Tok guru bercakap, diam, dengar. Proses untuk dapat ilmu manfaat, kata ulama, 5. Diam, dengar, ingat, amal, sebar. Boleh hafal? Apa dia? Diam, dengar, ingat, amal, sebar. Diam. Nak dapat ilmu manfaat ni, yang boleh kita nak amal ni, boleh nak, kena diam dulu. Nak masa dengar tu diam. Diam, jangan tidur. Diam dah, dengar. Diam dan dengar. Okey, dengar betul-betul. Dah dengar, dah diam, dah dengar, ingat. Ini diam dengar bagus. Diam dengar apa? Apa saya cakap? Entah. Sudah. Ingat. Sebab nak ingat macam mana cara? Rekod. Ada video, alhamdulillah. Boleh tengok balik. Kalau tak ada, catat. Apa boleh ingat? Kita dah tua-tua ni mana boleh ingat, kan? Tu kata tanda-tanda kita ni dah tua ada 3, tuan-tuan, kan? Pertama, kita cepat lupa. Pertama, kita cepat lupa. Kedua dan ketiga, saya pun tak ingat dah. Saya dah tua. Itu gitu kita, kan? Diam, dengar, ingat. Nak ingat, rekod, catat, ya. Atau tanya balik, kan. Kalau lupa, kan, tanya balik orang, kan. Kau tadi kau ingat tak apa saya cakap? Tupai ke petai? Tupai ke petai? Aku pun tak ingat. Sudah, cari siapa ingat. Cepat cari. Kata Imam Syafi'i apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Qayyid suyudak bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasidal ghazalah
wa tafukkuha bainal khalaiqi taliqah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata, ilmu ni umpama binatang buruan. Macam kita tangkap rusa tu. Ilmu ni dia punya mahal, susah nak dapat, macam tangkap rusa tu. Tangkap rusa, tangkap tenggiling, susah tu kan, apa lagi? Tangkap apa lagi? Macam lah kan. Binatang buruan. Dan catatan itu, catatan ilmu yang kita dapat tu, nota kuliah lah bagilah. Itu sebagai pengikatnya. Jadi kalau dah tangkap rusa, kena buat apa? Biar gitu, ikat ke. Nak pergi jual ni, dah dapat tangkap, susah tak? Kalau susah tangkap, dah dapat, biar gitu, ikat. Jadi ilmu tu begitu. Dah dapat, catat, rekod apa sajalah. Faminal hamaqah, termasuk kebodohan, termasuk kedenguan. Kamu memburu rusa, dah dapat, kamu biar lepas gitu je, tak ikat. Orang kata kau pemburu bodoh, pemburu yang apa hal, apa benda kau ni? Jadi jangan sampai kita begitu juga. Nak ingat kena catat, tak catat rekod. Alhamdulillah semua ada, cantik. Tahniah. Yang keempat, dah ingat amal le. Dah ingat kan, dah tahu apa nak buat, buatlah. Dah tahu, okey, buat amal. Bila amal insya-Allah manfaat, itu ilmu manfaat. Sudah boleh diam, dengar, ingat, amal. Boleh amal tu ilmu manfaat. Tak guna belajar benda yang kita tak boleh nak amal, tak manfaat. Pastikan ilmu yang kita belajar manfaat, boleh amal, untuk amal. Maka tak guna belajar ilmu yang pelik-pelik tu. Ilmu tentang yang orang kata apa, macam-macam lah ini kan, ilmu pelik-pelik tu, cerita pelik-pelik. Apa ajaran orang kata batin apa, tok batin apa, batiniah apa benda kan, yang sampai tak semayang tu kan, pelik-pelik. Dia punya hujah, dia punya cerita, woi, melangit. Dia anggap semua ilmu itu asal pelik je hebat. Padahal apa faedahnya? Macam ada orang tanya saya kan, Ustaz tahu tak? Banyak-banyak surah ni kat kedai kopi ni, lepak kedai kopi. Bukan. Banyak-banyak surah apa tak ada mim. Dia tahu saya hafiz Quran kan. Mentang-mentang aku hafiz, dia tanya buat Quran. Mampus. Kita mana pernah cek surah tak ada mim kan? Ingat bismillah ada, semua surah ada mim kan gitu. Jenuh nak jawab. Kita selama lah, kalau pak cik tahu, pak cik cakap depan orang ni. Konon nak jatuhkan saya lah, konon nak tunjuk dia terror. Dia dengan gokok kan. Wow. Semayang tak ke mana kan? Ustaz tahu banyak-banyak surah apa tak ada mim. Memang tak tahulah, memang saya tak tahu. Saya tak tahu, tapi kalau atok tahu, pak cik tahu, kongsi-kongsi lah kan. Saya cakap macam tu. Dia tengok saya dah surrender depan orang tau. Dia kata bisik-bisik cakap ni tak. Apa susah? Inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tak ada mim kan? Surah lain confirm ada, tak pergi cek. Fatihah ada, Baqarah ada lagi. Ni memang banyak Baqarah tu kan. Yasin semua ada mim. Saya kata betul juga, dia kata. Aku hafiz tak tahu. Tapi itulah. Tuan-tuan, tahu macam ni, tuan-tuan nak buat apa lepas tu? Dah tahu kan? Nak buat apa lepas tu? Boleh terbang ke? Apakah dengan tahu begitu, lepas ni malam boleh bangun tahajud? Dah tahu ni, hebat kan? Oleh pun tak tahu, hafiz Quran pun tak tahu, aku tahu. Malam ni boleh bangun tahajud tak agak-agak? Agak-agak lepas ni baca Quran nangis tak? Agak-agak lepas ni baca Inna A'taina terharu ke? Sebab tahu tak ada mim. Apa manfaat tahu ini? Tak ada. So tak tahu pun tak apa. Tapi nampak gah kan, nampak hebat. Rare. Dia boleh cakap, Ustaz Al-Hafiz pun tak tahu tau. Aku tu yang getah tahu. Bangga. Bukan semua ilmu manfaat. Carilah ilmu yang kita dapat, ngaji, dengar. Allah, malam ni bersalah besar, rasa salah besar kalau tak bangun tahajud. Dengarlah ceramah, bacalah buku, dengarlah YouTube. Yang lepas dengar tu, ya Allah, macam mana aku mati nanti besok? Quran tak khatam, selawat tak baca lagi. Macam mana aku nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ini yang manfaat. Ada benda yang kita nak bawa balik dan amal. Nah, okey. Yang terakhir sebar. Ilmu tu lebih manfaat. Bila kita boleh amal, kita boleh sebar pula. Boleh ngajar pula. Ya, ngajar tak mesti duduk sini tuan-tuan. Kat kedai kopi pun boleh macam pak cik tadi tu lah. Sambil-sambil ngeteh sambil boleh cerita, boleh sebarkan ilmu. Tuan-tuan apa dengar dia kan balik lepas ni lepak ngopi ngeteh kau semua ceritalah apa yang boleh cerita kat siapa-siapa kat kawan kat sana. Cerita. Sebarkan manfaat. Tengok dia bawa tu canai, tengok dia telur basuh tak basuh kan. Tegur. Itu sebar juga. Kita dah belajar bab fiqh najis kan. Teh ayam najis ke suci? Teh ayam najis, boleh makan? Tak. Habis roti canai tuan-tuan sebat sedap je tu. Selamba je makan kan. Bukan semua kedai basuh telur kan, betul? Ini sebarkan. Ini manfaat. Diam, dengar, ingat, amal sebar. Allah. Jadi moga Allah kurniakan kita ilmu yang manfaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya diberi tajuk bebas sebenarnya. Tapi kali pertama seingat saya diberi tajuk Maulid Rasul. Tak apalah, kita cerita Nabi lah. Kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tengah ceramah, tengah khutbah. Nabi khutbah bukan macam imam-imam kita khutbah ni, tuan-tuan, tak ada. Nabi kalau khutbah, Nabi kalau ceramah, saya tak boleh bayang kalau ada mic. Tak ada mic ni cerita, tak ada mic ni. Azan ke apa? Nak suruh azan ke apa? Azan dulu. Apa macam mana biasa? Azan dulu ke apa? Azan dulu ke terus? Azan dulu bagus. Azan dulu. Dapat rehat sekejap. To be continue. Stay tune. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah.
La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi yu'atta innaka la takhlifu al-mi'ad. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya warhamhum كما ربوني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وارزقنا برهم وارزقهم برنا ووفقنا وإياهم لطاعتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Saya lupa tadi cerita, tak ada meme tadi tu tak habis lagi. Jadi selang beberapa lama, saya tak ingat minggu kah, bulan ke, tahun kah, tapi lamalah, lama tak jumpa brother tu, pakcik tu. Satu hari ditakdirkan kami lepak satu meja lagi lah, bla makan. Tiba-tiba dia tanya saya soalan yang sama. Tu kata sebab dia dah tua, dia tak ingat dia pernah tanya benda tu kat saya. Saya masih muda, fresh lagi masa tu, baru 20 lebih. Saya bujang ni masa tu. Saya ni alhamdulillah masa bujang ingatan kuat. Dah terpulak benda tu rare. Memang kena atas bazar itu, memang takkan lupa sampai mati lah. Dan ini pula dah tua. Masa tanya dia tua, selepas tu lagi tua. Dia boleh tak ingat dia pernah tanya saya. Sekali dia buka soalan yang sama kat saya. Ustaz Hafiz Quran kan? InsyaAllah, alhamdulillah. Banyak-banyak surah pun tak ada meme. Aku kata, Pak Asyik, saya dah rasa dah ini sebab dah tua kan. Dia kata tadi, tanda-tanda kita dah tua, kita cepat lupa. Ada 3. Pertama, kita cepat lupa. Kedua, ketiga saya pun tak ingat. Saya dah kata, saya pun kata dengan selamanya, saya kata, alah apa susah, ina atau ina lah cik, saya kata. Terkejut dia. Dia boleh tak ingat sama sekali. Dia pernah tanya saya dulu kan. Selepas tu, sebelum tu, selepas kali pertama tu, dia jumpa saya buat tak tahu, dia tak respect langsung saya lah. Selepas kejadian tu, setiap kali jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Respect gitu. Bawa dia respect. Dia tahu, dia ingat dia terror kan. Padahal kita terror pun sebab dia. Allah, ni cerita 20 tahun ingat. 20 tahun silam. Allah Akbar. Tapi itulah kan, apa faedah tahu tu semua kan. Bukan jadi kita ni ahli tahajud, bukan sebabkan kita ni lepas tu baca Inna Ata'ina tiap hari 1000 kali ke. Memang bagus, Inna Ata'ina tu hebat, surah antara surah terhebat. Pendek tapi dahsyat. Inna Ata'ina kan Kausar. Fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Cerita di surah turun untuk defense, untuk backup, untuk bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutuk, yang dicerca, yang dicaci oleh orang kafir. Bila putera-putera Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, 3 anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam semua meninggal kecil-kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Abtar. Muhammad abtar. Orang ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy ejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad abtar. Apa abtar? Putus keturunan. Habis. Orang Arab dia anak lelaki ni penting, sangat penting. Sebab anak lelaki bawa nama kan. Anak perempuan dia kahwin ikut lelaki dia ikut lelaki lah. Anak lelaki Nabi SAW semua meninggal kecil. Maka Nabi diejek oleh orang kafir. Zaman tu tuan-tuan, anak perempuan tak ada nilai ni. Minta maaf. Anak perempuan ni sampah. Beranak, siapa kahwin dapat anak perempuan kena bu. Tak tajam lah orang kata apa, tumpul lah kau punya macam-macam lah. Malu nak keluar rumah tau. Siapa beranak perempuan tak keluar rumah berhari-hari. Malu dapat anak perempuan.
Dapat anak lelaki, dia punya gembira luar biasa. Terbalik. Datang Islam, berubah habis. Orang-orang semua nak anak perempuan. Zaman sebelum tu, dapat anak perempuan tak keluar rumah. Biasa lepak kedai kopi kan, tak lepak dah. Mana dia ni, rupanya apa dapat anak perempuan. Dalam rumah buat apa? Merenung. Apa aku nak buat? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal gham. Dia menyorok daripada orang ramai. Min su'i ma busyira bih. Bila dapat anak perempuan, dia menyorok daripada orang ramai. Tak keluar rumah. Sebab apa? Berita buruk dia kata. Dapat anak perempuan. Berita buruk dia kata. Berita buruk. Ayumsiku ala hunin am yadushu fi turab. Dia duk fikir dua. Nak simpan tidak? Simpan bela ke tak? Bela ke tidak? Bela tidak? Bela ke kampus? Bela ke kampus? Masa tu dua je. Anak perempuan dua kemungkinan. Kalau tak dibela sampai besar dalam keadaan hina, dalam keadaan hina. Kalau dia mati tak dapat pusaka 1 sen pun. Antara kehinaan dia tu. Kalau bapak dia mati tu, dia tak akan dapat waris pusaka 1 sen pun. Jangan harap anak perempuan nak dapat harta pusaka walau 1 sen. Nak dapat tanah lagi dia tak ada. Dia boleh dah kena hina lah. Kejap-kejap kena maki, kena kutuk, diperhamba lah macam label hamba. Ataupun dikambus hidup-hidup. Apa ramai anak-anak perempuan zaman jahilah dikambus hidup-hidup. Allah, dia fikir tu. Kalau dia mungkin kalau isteri dia kuat sikit bujuk, selamatlah. Kalau dia berhentikan ego, dia ni tak boleh panas telinga, kalau pergi kedai kopi kan memang dikambus lah. Datang Nabi SAW. Nabi kata hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku ni Allah jadikan sayang pula benda-benda dunia kamu 3 benda. Nabi dengan dunia ni paling anti tuan-tuan. Nabi dengan dunia ni paling anti. Nabi pernah duduk seorang-seorang tiba-tiba cakap, "Pergi. Roh, pergi." Sahabat tanya, "Apa hal Nabi?" "Tadi dunia datang ke aku. Merayu-rayu ambillah aku. Gunung datang ke aku. Gunung di padang pasir di Mekah ni semua datang nak tawarkan dia jadi emas pada aku." Padahal Nabi perlu tak duit? Dia perlu tuan-tuan. Perjuangan perlu duit. Masjid nak pakai duit kan. Baru perjuangkan satu bangunan. Nabi perjuangkan satu dunia. Perlu pakai duit, tapi Nabi SAW tak mau. Pergi dia halau. Pergi. Nabi paling benci dengan dunia ni. Nabi tak tunjuk Nabi tu gila dunia, tak. Ada sebut dunia yang ada kat Nabi sebagi kat orang. Bahkan Nabi SAW meninggal pun tak bawa. Orang kata apa, selai sepinggang. Baju besi Nabi pun masih tergadai di rumah seorang Yahudi. Masih tergadai. Mana punya susahnya kehidupan Nabi SAW. Pinjam sana, pinjam sini. Susah, memang nak pakai duit. Meminjam tu biasa bagi Nabi SAW. Tapi bayar bukan tak bayar. Kita sunnah minjam duit ni, tapi tak bayar. Nabi kalau tak bayar gadai. Ada juga benda juga. Tapi dia suruh bayar. Bahkan dipesan, jangan tangguh-tangguh bayar hutang. Matlul ghani zulmun. Kau sudah mampu, kau sudah ghani, sudah kaya, sudah cukup, tapi tangguh-tangguhkan bayaran hutang. Zalim kamu. Kamu zalim pada orang yang kamu pinjam duit tu. Hutang kemarin pinjam duit 10,000 contohnya kan. Tiba-tiba dia dah pergi haji. Hutang aku tak bayar, dah pergi haji tak? Tak boleh tuan-tuan. Kena jumpa orang yang, kalau nak pergi jugalah, kata nama dah naik kan, pergi jumpa orang yang kita pinjam duit tu kan. Bang, aku ni dapat panggilan ni kan, duit ngam-ngam ni, tapi kalau aku bayar hutang aku tak pergi haji bang kan. Kalau aku pergi haji aku tak bayar hutang kau bang, macam mana ni? Kita agak-agak kita nak tahan ke? Tak apalah bang, kau pergilah kat sana depan Kaabah, kau sebut-sebutlah aku kan. Moga-moga aku kaya jadi hutang kau kosong, aku halal kan. Doa aku kaya kat sana. Akan bagus gitu. Sampai kat makam Nabi kan, salam kat Nabi kan. Panggil-panggil aku mat kan. Moga aku dapat doa Nabi, kaya aku. Kau punya hutang aku hadap. Senang gitu. Tapi ni tidak. Tak fikir pun perasaan orang, zup pergi haji. Bangga petatan-petatan pakai gelar haji. Padahal hutang orang tak bayar. Nabi kata apa? Kalau mati syahid pun rohmu tergantung, langit tak terima.
Mati syahid sekalipun, orang mati syahid kalau perang wakak mati kan, itu rohnya terus Allah bawa menjelajah syurga. Nak naik syurga kena lalu langit 1, langit 2. Syurga kan kat atas langit 7. Bumbung syurga tu arash. Orang mati syahid serta merta Allah bawa rohnya menjelajah syurga. Dimasukkan dalam burung hijau. Burung ni akan makan, buah, minum, puas dah. Dah puas, baru Allah balikkan dalam jasadnya, yang tak akan hancur sampai hari kiamat. Itu anugerah orang mati syahid. Tapi kalau berhutang, langit pertama pun tak lepas, kata Nabi SAW. Ada hutang, syahid, langit pertama pun kunci, boom, tak. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, kata Nabi SAW. Roh orang beriman tergantung-gantung, tak akan lepas langit pertama pun. Apalagi ke Sidratul Muntaha, tempat berkumpul semua roh ketika mati. Orang Islam bila mati, rohnya ni dua malaikat jemput. Malaikat azab atau malaikat rahmat. Malaikat rahmat dapat tangkap dia bawa pergi naik Sidratul Muntaha. Kita kalau tengok science fiction, saya apa cakrawala kan, takjub tak? Rasa nak pergi tak? Tengok dokumentasi planet Marikh. Tengok planet Pluto, tengok planet Jupiter, tengok bintang tu. Seronok tak? Rasa nak pergi, rasa nak melancong. Tapi tak ada pula paket ke sana kan. Mati nanti pergilah, melanconglah, 7 lapis langit. Tak tahu itu berapa cakrawala tu. Bukan hanya galaksi Bima Sakti, tak tahu. Langit itu subhanallah, tak tahu. Luar biasa, menakjubkan. Tempat paling indah, tempat paling menarik, tempat paling sejuk. Sebab tak ada orang maksiat di langit, tidak ada. Di tempat sejuk. Bumi ni panas, sana sini orang maksiat. Sebab kena redam. Kena redam, kena apa? Kena panas dia, dengan panas yang maksiat kita kena cooling dengan apa? Azan, qomat. Sebab saya suruh azan tadi. Kuliah juga, azan juga kan. Kalau menau azan kan. Tak alim mana pun kalau tuan-tuan berhenti teruskan kuliah, tak nak azan 2 minit kan, tak alim mana pun. Azan tu tolak bala. Jadi kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Nama Nabi Muhammad kita kumandangkan, itu tolak bala tuan-tuan, tolak bala. Ni Malaysia dah, ni negara kita, kampung kita ni memang bala. Orang maksiat sana sini, dalam rumah orang maksiat. Dalam rumah ada dosa terbesar, iaitu anak-anak durhaka. Siapa rumah yang tak ada anak durhaka ni hari? Tak dapat apa nak, banting pintu, masang muka, tarik muka, moncong macam tapir. Semua tu anak durhaka. Rumah siapa yang anak dia nyejukkan hati, semua nyejukkan hati. Ada? Angkat tangan. Woi, anak saya semua nyejukkan hati Ustaz. Kalau ada memang tabik lah. Ini, sedangkan kedurhakaan ini antara dosa paling besar. Tak mengenang bala, pasti. Tunggu saja. Tapi kita cover, alhamdulillah. Azan 5 kali kumandangkan. Ini semua apa? Tolak bala. Sebab jangan putus azan. Kau boleh azan. So, kalau kita belajar fiqh bab azan, tuan-tuan, dahsyat. Sembahyang seorang pun sunat azan. Sembahyang seorang pun sunat azan. Sembahyang qada pun, tuan-tuan, ada orang terajak subuh pukul 9 bangun kan, pun sunat azan. Tapi jangan pakai speaker kan. Azan seorang-seorang. Tetap sunat azan, sunat qamat. Dan kalau satu rumah tak sembahyang, satu rumah terajak, na'udzubillah min zalik, kena qada ke subuh tu. Nah, berjemaahlah qada. Nak azan, qamat, jemaah qada subuh. Sunnah. Sekali azan 60 pahala. Qamat 30 pahala. Azan dan qamat 90 pahala kita dapat. Yang Bilal dapat, yang jawab semua dah dapat pahala sama. Ya, cara kita menolak bala lah. Ataupun mayat bila mati, malaikat azab yang tarik dia, bawa dia pergi sijin apa sijin lah. Tempat apa pergi sijin apa? Sijin. Iliyin atas, bawah sijin. Barhud, kalau dalam kitab sebut, dia kumpul kat mana? Telaga Barhud di Yaman. Roh yang tak lepas ke langit ni tuan-tuan.
orang jahat, orang ahli maksiat, orang kafir semua kumpul kat mana? Telaga Barhut, yang disebut sebagai mulut neraka. Bawah tu neraka lah, dia kalau terus sampai ke neraka lah. Neraka ni bawah bumi, syurga atas langit. Panjanglah cerita tu, saya tak nak cerita tu sebenarnya, banyak sangat konar. Saya pun dah tak ingat mana start tadi. Tak apalah, itu penting. Jadi anak-anak perempuan, orang perempuan ni, untung Nabi kata, aku ni bab dunia paling aku benci, tapi 3 ni aku sayang sungguh-sungguh. Pelik tu. Gunung jadi emas, padang pasir jadi emas. Nabi kata pergi. Padahal Nabi berhutang sana, berhutang sini. Biasa tukar pinjam tu siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu sekretari setiausaha sulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menguruskan kewangan Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat duit orang bagi ke apa semua, dia pegang. Pernah dapat duit banyak, duit emas. Nabi kata bagi-bagikanlah, bagi-bagi kau. Bagi-bagi. Punya banyak tu sampai pagi sampai ke malam tak settle. Bila tinggal dah malam dah nak tidur tu, bila bagi laporan Rasulullah tinggal sekeping lagi. Orang semua dah tidur. Sekeping lagi. Orang semua dah tidur, takkan kacau. Alah, kata Nabi SAW, tak apalah, ini malam aku tak tidur rumah. Aku tak nak tidur rumah, aku nak tidur masjid. Nabi tak mau tidur di rumah dalam keadaan menyimpan sekeping di dinar. Besok pagi lepas subuh dah bangun, kau bagi cepat-cepat. Itu bencinya dunia, bencinya Nabi SAW kepada dunia. Habis bagi kat orang tu. Padahal diri perlu berhutang sana, berhutang sini. Dan Nabi ingat, Nabi berhutang, Nabi bayar, datang cepat, ada duit terus bayar. Bila ni ada orang, saya tekan hutang dulu semua. Kalau tak boleh agak buat cagaran. Kalau orang minta cagaran, bagi cagaran. Antara yang Nabi SAW pernah cagarkan baju besi tu, yang pakai pergi perang tu, di semua Yahudi. Ulama kata, kenapa rumah Yahudi? Timbul soalan. Kenapa Nabi urus niaga dengan Yahudi? Banyak sebab. Pertama, memang nak bagi tahu kita ni orang Islam bebas bermuamalat dengan orang kafir. No hal, tak ada masalah. Tak salah kita bisnes dengan orang kafir. Bisnes partner ke, atau kita beli barang ke dia orang kafir, tak salah, nak cerita tak salah. Ini tidak menyinggung BMF. Saya tidak, ini BMF dan cerita tolak tepi. Ini cerita hukum. Kita berurus niaga dengan orang kafir tak ada masalah. Nabi pinjam duit dengan orang kafir biasa. Berniaga dengan orang kafir biasa. Okey, orang Yahudi. Kedua, kata ulama, sebab Nabi kenapa? Nabi tak pinjam dengan sahabat-sahabat. Nabi ni menantu cukup cover semua dah. Menantu Nabi kaya-kaya, Sayyidina Osman bin Affan tu, sekaya-kaya orang. Abdul Rahman bin Auf lagilah, lagi kaya, sekaya-kaya sahabat. Punya kaya luar biasa. Masa meninggal, bini isterinya seorang dapat berapa 80 ribu dinar ke apa. Kaya sungguh. Dia meniaga apa je meletup, orang katakan. Meniaga apa je meletup, meniaga apa je meletup. Sampai dia kata, kalau aku nampak batu, aku bongkau, aku boleh buat duit, dia kata, bawa batu tu. Niaga apa? Cacing apa? Jual cacing lah, dia katakan. Jual cacing pun boleh kaya lah. Jadi jutawan. Jutawan cacing, agaknya lah. Dia kata begitu. Sebab apa? Dia dapat doa Rasulullah SAW. Dia datang selai sepinggang dari Mekah hijrah. Datang selai sepinggang hijrah ke Madinah. Selai sepinggang. Dan masa awal hijrah, Nabi muakhah, Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansar. Nabi buatkan adik-beradik, saudara angkat. Maka yang disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf ialah Sayyidina Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Orang kaya Madinah masa tu. Dia antara terkaya di Madinah. Isterinya 2. Ini sikit tuan-tuan. Dulu 10 pun ada. Dia kata, bila dah jadi adik-beradik, kata Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu kepada saudaranya, tak tahu abang angkat ke adik angkat, tak tahu siapa tua. Abdurrahman, dia kata, Madinah ni semua orang kenal aku siapa tahu. Aku terkaya, antara yang terkaya. Aku niat nak bagi separuh kekayaan aku untuk kau. Dia dah kata macam tu. Ni orang dulu ni baru adik-beradik angkat tuan-tuan. Bayangkan adik-beradik betul, lagi dahsyat Nabi train. Ni baru adik-beradik angkat. Nabi didik dah macam kalah, dah macam sama adik-beradik betul. Adik-beradik betul lagi dahsyat Nabi train. Saya nak cerita panjang tapi tak apalah sikit. Tuan-tuan bayangkan dulu. Sampai sanggup beri, ini baru adik-beradik tak betul. Adik-beradik apa? Angkat. Dah sanggup beri separuh harta untuk saudara dia, abang dia atau adik dia. Angkat.
Adik-adik betul lagi dahsyat Nabi train. Sanggup beri separuh kekayaan dia. Kata Abdul Rahman, aku ada berdua isteri, aku ceraikan seorang. Kau pilih, kau tengok mana yang kau berkenan, aku ceraikan. Habis dah, kau ambil. Sampai begitu. Dahsyat Nabi punya train. Didikan Rasulullah SAW untuk adik-beradik yang tak betul. Bayangkan adik-beradik betul, lagi dahsyat tak? Dan Nabi train gitu. Kau boleh sama semua. Yang tak betul dah segitu, bayangkan yang betul, lagi hebat. Yang betul-betul ada hak. Tak payah, kata Abdul Rahman bin Auf. Kau tunjuk aku mana pasal. Kau cukup tunjuk aku mana pasal. Dia orang bisnes kan. Apa tunjuk? Dia peniaga. Nabi doakan kepada Abdul Rahman bin Auf, Allahumma barik li Abdul Rahman bin Auf fi saffati yaminih. Ya Allah, kau berkatilah Abdul Rahman bin Auf pada setiap jual belinya. Setiap dia punya transaksi kau berkatilah ya Allah. Simple je doa Nabi. Ya Allah, kau berkatilah kepada Abdul Rahman bin Auf dalam jual beli dia. Makbul. Itu kata Abdul Rahman. Dia punya agak apa je, meletup. Sampai dia kata, aku nak buat batu, aku bawa kau, aku boleh buat duit. Dia kata, hai, angkat batu je. Saya fikir apa benda bawa batu, mesti cacing kan. Cacing tak apa, siput sedut, apa lagi bawa batu. Boleh jutawan. Dia yakin dengan doa keberkatan dari Nabi Muhammad SAW. Sebab tuan-tuan, hidup ni yang penting berberkat. Hidup kita singkat, puluhan tahun saja. Susah nak jejak 100 atau lebih. 60-70 tu dah standard. Lagi kurang pula sekarang. Yang penting berberkat. Niatkan keberkatan. Itu Nabi SAW. Kenapa tak pinjam dengan menantu dengan kawan? Dapat Nabi tahu, kalau cakap dengan menantu kan, menantu takkan, agak-agaklah kalau kita jutawan, pak mertua kata pinjam duit 100, pinjam kan. Nabi tak mahu. Nabi jenis tak suka ambil kesempatan. Kalau kita kan suka ambil kesempatan. Datang menantu kaya, kita sedut cukup-cukup kan. Kita sedut kekayaan dia habis-habis. Kita minta tanah, minta tu, minta kereta. Datang menantu jutawan. Nabi tak pernah nak ambil kesempatan, walaupun menantu sendiri. Walaupun kawan baik yang sanggup mati untuk Nabi SAW pun, Nabi tak mau. Nabi tak cakap. Lebih baik aku berurus dengan orang Yahudi yang memang confirm bagi pinjam dan minta balik. Kalau aku minta sahabat tak akan bagi pinjam, bagi terus. Nabi tak mau. Hebat tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak pernah nak ambil kesempatan, padahal mampu ambil kesempatan. Bukan macam kita pantang kawan dengan jutawan, pantang kan. Semua. Asyik nak tak belanja je. Hari-hari tinggal beg dompet. Ketinggal pula kata nak bayar. Ketinggal pula beg dompet. Berjalan. Tentang kawan jutawan kan. Hari-hari nak minta orang belanja. Nabi tak pernah sekali pun nak ambil kesempatan. Orang tak ada duit pun, baik aku jumpa Yahudi lagi senang daripada jumpa ke kawan ni. Padahal itu Allah Akbar. Tak habis fikir hebatnya Rasulullah SAW. Inilah orang yang kita tuan-tuan nak kita berkumpul malam ni nak cerita tentang dia, yang sebenarnya 1 jam 2 jam tak cukup. Masa pun dah tamat. Dah 1 jam. Tak cukup nak cerita tentang Rasulullah SAW. Tapi setiap side, setiap sudut, setiap pribadi Nabi SAW, semua yang ilmu yang luar biasa yang menyebabkan kalau kita dengar, ya Allah, hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku ni daripada bumi yang aku tak suka ni, aku cukup suka 3. Apa dia? Perempuan. Nombor 1 minyak wangi, kedua perempuan, wanita. Aku cukup sayang betul orang perempuan ni kan. Kesian sayang. Tu Nabi jaga betul-betul. Diarahkan perempuan ni sentiasa dijaga. Haram musafir seorang-seorang. Pasal apa? Sebab Nabi sayang lah. Perempuan kan lemah. Dalam kampung pun orang kacau ni, ke luar kampung lagi dia siapa nak bela kan. Dalam kampung pun ramai yang kenal pun kena kacau betul. Ini kan keluar kampung yang orang tak kenal dia lah, siapa nak bela. Nabi sayang, tu sebab haram kata Nabi orang perempuan musafir seorang-seorang. Bukan nyusahkan, sayang. Suruh tutup aurat, bukan diusahkan, sebab sayang. Sebab Nabi tahu perempuan ni dia lain macam. Dia bungkus api pun orang duk tenung lagi kan. Dah bungkus tu, tak bungkus lagi lah. Sebab Nabi nak ke mana-mana ada mahram, dengan bapa, dengan abang, dengan suami, tak boleh seorang-seorang. Sebab apa sayang. Orang lelaki lantak engkau lah kan. Nabi tak. Orang lelaki tak kisah sebab dia kuat.
Maka tiba turun hukum pusaka. Dulu 1 sen tak dapat. Sekarang kalau kita belajar faraid, bahagian yang besar-besar semua siapa dapat? Orang perempuan. 1/2, 2/3 itu semua bahagian orang perempuan. Orang lelaki tak dapat 2/3 tuan-tuan. Bahagian paling besar dalam faraid 2/3. Tak ada orang lelaki kan. Perempuan semua itu. Hebat tak hebat? Bangga tak bangga perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mak-mak Allah. Nabi jatuh cinta dengan kaum ibu dulu lama dah. Maka kaum ibu lah yang patut lebih cepat jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ni semua nak semai balik sayang kita tuan-tuan, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini saja yang modal tinggal modal yang tinggal untuk kita selamat. Selamat ketika hisab, selamat dalam kubur, selamat di dunia, bahkan di dunia dalam kubur tu ketika Allah hisab kita, di mahsyar, di sirat. Inilah yang jadi tinggal, amal yang tinggal, penyelamat kita tuan-tuan. Orang kata apa? Talian hayat terakhir orang kata kan, iaitu mahabbah, cinta, sayang, rindu, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang makin pupus setiap tahun. Dari Nabi mangkat 1400 tahun silam, Nabi makin lama makin jauh. Makin lupa. Orang tak ingat, tak ada siapa nak cerita dah. Tak ada siapa nak bawa cerita. Duk sibuk cerita hukum hakam ni, tapi tak cerita secara spesifik Nabi Muhammad SAW. Maka orang generasi demi generasi makin lupa. Akhirnya mereka jadi umat yang lemah, dijajah. Sebab tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitlah sebagai ulama, hidupkan balik cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka cari waktu yang paling sesuai. Yang paling sesuai ialah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal. Tu paling sesuai. Hari-hari sesuai, tapi bila nak buat hari-hari tak sanggup. Kurang-kurang setahun sekali. Maka timbullah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ digema-gemakan kembali cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat balik cerita-cerita lama ni. Cerita 1400 tahun silam. Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak akan tinggalkan kita sebagai umatnya tuan-tuan, di mana saja kita berada. Nabi tak tinggalkan kita tuan-tuan. Pada Nabi boleh jalan terus masuk surga. Bila kiamat berlaku, Nabi boleh zup terus masuk surga kan. Buat apa nak tunggu korang? Lambat. Macam-macam hal. Yang ini kena soal macam ni. Nabi. Kalau kita jadi ketua, kita tinggal tuan-tuan. Jadi ketua rombongan pun cukup kan. Siapa lambat aku tinggal. Itu ayat kita kan. 2 jam ke tandas. Bawa pula makcik-makcik, atuk-atuk yang prostate macam-macam. Jadi ketua rombongan kita fail. Siap ngancam. Tenton. Siapa lambat aku tinggal. Baru satu bas. Nabi umatnya tak tahu berapa banyak umat Nabi SAW. Daripada zaman Nabi sampai hari kiamat ni. Zaman kita je 7 bilion kan. Dulu Nabi tak tinggal tuan-tuan. Padahal Nabi boleh jalan. Nabi buat apa duduk mahsyar lagi? 50,000 tahun duduk mahsyar buat apa? Bangun kubur terus pergi syurga lah. Tak, Nabi tunggu kita tuan-tuan. Tunggu. Kata Nabi SAW di hari kiamat, Allah suruh berdiri di kanan arash. Aku disuruh Allah berdiri di kanan arash. Tapi dalam riwayat Nabi kata, aku minta berdiri di kiri. Kenapa? Sebab ni arash Allah. Arash Allah. Bawah tu Allahumma salli alaihi. Akan di kanan arash akan dibariskan orang-orang yang akan ke syurga semua. Di kiri arash khas orang yang akan ke neraka. Malaikat akan aturlah. Okey, bagi dua. Maka sebelah kanan disebut ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtub. Baca surah Waqiah lah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Yamin kanan kan, yamin kanan Shimal kiri. Baca bahasa Arab sikit. Okey. Jadi di akhirat besok manusia pecah 3 saja. Semua ramai-ramai orang tu 3 grup saja. Wa kuntum azwajan salatah. Kamu besok 3 grup saja di akhirat. Fa ashabul maimana. Pertama golongan kanan. Kanan apa? Kanan arash. Duduk kanan arash. Makna on the way syurga semua ni.
Mana kanan tu arah ke syurga semua. Memang muka bersih-bersih macam tuan-tuan semua kan, masya-Allah. Muka supi-supi semua kan, suci-suci semua. Bersinar-sinar, wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Semua muka bersinar-sinar, ya. Gembira, happy nak ke syurga, takkan tak gembira. Dah tahu bila duduk kanan je di mana. Oh, alhamdulillah. Atau sebab duduk kat dunia ni ikut sunnah, selalu main kanan tau. Minum tangan kanan, makan tangan kanan, sikat belah kanan, pakai baju kanan, sarung kanan, pakai selipar kanan. Kanan semua. Moga-moga aku duduk kanan aras besok. Setiap kali buat kanan ni, tafaul di hati, berharap pada Allah, moga-moga aku duduk sebelah kanan besok. Kanan mana? Ashabul yamin. Ma ashabul yamin, alangkah bahagia orang-orang kanan. Tapi na'udzubillah min zalik, kalau kat dunia asyik minum tangan kiri, makan tangan kiri, ambil Quran tangan kiri, ambil barang tangan kiri, bagi duit tangan kiri, bayar tangan kiri, semua main tangan kiri. Na'udzubillah min zalik. Besok duduk belah kiri tu. Wa ashabul shimal lima ashabul shimal. Orang kiri, celakanya orang duduk kiri besok. Fi samumin wa hamim wa dhillin yahmum la baridin wala karim. Tengok surah Waqiah, cerita dia. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Tapi yang satu lagi special, was-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal wa qalilun minal akhirin. Pertama qalil, Nabi minta, ya Allah, akhirnya Allah tambah lagi, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Kalau tak ada peluang kita, tuan-tuan. Sedikit sangat orang yang dapat grup ni. VIP ni. Allah kata menulis sikit tahu, orang kendian sikit je tahu. Nabi kata sikit, termasuk mak aku sikit, ya. Nabi minta rayu Tuhan, maka Allah kata tak apalah. Orang dulu banyak, orang kendian pun banyak. Allahumma ja'alna minhum. Moga kita termasuk golongan ini, tak dan merasa duduk sebelah kanan, terus pergi syurga. Tak merasa duduk baris ni, terus pergi syurga. Bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Moga Allah pilih kita. Antaranya orang yang 5 waktu sembahyang datang masjid. Tuan-tuan lah, saya minta berkat tuan-tuannya. 5 waktu ke masjid. Tu antara golongan sulat sabiqun as-sabiqun. Allah. Tapi Nabi kata dalam riwayat lagi, aku tak mau duduk sebelah kanan ni. Buat apa tengok orang yang dah selamat, baru aku dah tengok. Patut itulah tempat Nabi kan. Duduk dengan orang baik-baik je lah. Tak nak. Aku minta duduk sebelah kiri. Aku minta kepada Allah, aku akan berdiri di sebelah kiri arash. Kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat, aku nak tengok umat aku mana yang akan ke neraka. Aku akan tarik seret syafaat mereka satu-satu selagi aku mampu. Tak tinggal kita tu. Nabi tak tinggal kita. Pemimpin mana lagi kita nak cari? Syafaat siapa lagi kita nak tuju? Siapa lagi kita nak hempit? Nak ngending? Ngending dengan menteri, dia berjatuh, kita pun jatuh. Ngending dengan ketua menteri, dia habis, kita pun habis. Ngending dengan JKK, dia turun, kita pun KO turun. Tak ada kekalnya dunia. Tapi carilah Nabi Muhammad SAW. Dekati dia. Usaha macam mana boleh duduk dengan dia nanti besok. Amalkan sunnahnya. Kata Nabi SAW, man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa hidupkan sunnahku, maka itu tanda dia kasihkan aku. Siapa kasihkan aku mahabbah, dia ada mahabbah pada aku, akan bersama aku dalam syurga. Kemudian hidupkan sunnah. Sunnah ni banyak tuan-tuan. Tuan-tuan belajarlah. Tuan-tuan guru ada kat tiap malam, belajarlah. Sunnah-sunnah Nabi SAW, makan macam mana, minum macam mana, buang air macam mana, tidur macam mana. Semua yang Nabi SAW buat itu, tirulah, amalkan. Nak akhir zaman ni. Satu sunnah je kita hidupkan, pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Walaupun itu hanya minum dengan tangan kanan. Oleh semua minum tangan kiri, kita minum. Oleh semua minum diri, kita minum duduk. Itu semua sunnah Nabi SAW. Orang lain apa kan? Apalah, banyaklah kalau nak cerita tentang. Tak cukup masa kat situ. Banyak sangat. Masuk tandas macam mana, tidur macam mana, ikutlah, pelajari dan ikut. InsyaAllah akan bersama Nabi SAW. Selamat kita dunia akhirat. Kemudian jangan lupa banyakkan selawat atas Nabi SAW. Itu pun Nabi janji, siapa selawat atas aku 1000 kali satu hari, zahamat katifuh katifi ala babil jannah. Bahunya dan bahuku macam ni dekat pintu syurga. Mana apa?
Dia termasuk grup yang sama-sama masuk syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang hebat. Orang duduk dengan Nabi selamat tuan-tuan, mana-mana pun selamat. Kalau ke mahsyar pun duduk dalam VIP tempat. Allah. Dan Nabi SAW ingatkan kita, ya, pelajari syariat Nabi, amalkan syariat Nabi SAW. Tutuplah ilmu. Kata Nabi SAW, kun aliman. Jadilah orang alim, belajar, orang mengaji. Datang masjid, ya, alhamdulillah masjid dah jadi sekolah kita, sekolah malam. Ya, tuan-tuan pergi sekolah ni, sekolah malam. Kecil-kecil tak sempat kan, kecil-kecil sekolah putih kan. Jadi dah tua-tua alhamdulillah, kerajaan Malaysia alhamdulillah sediakan sekolah malam free. Tak minta duit pun, ya, datang je, dengar je kan. Ini proses untuk jadi alim. Tahu, alim tu bukan mana jadi mufti, tak mesti. Tak mesti jadi ustaz, tak. Alim tu mana tahu semayang betul tidak, dah batal ke belum. Ya. Jangan jadi setengah orang tu ditanya mufti saya nak tanya. Kan, saya tadi semayang, tiba-tiba saya terbuang angin. Ya, kan? Nak tanya semayang saya batal ke tidak? Bukan buang saja, agak terkeluar sikit ampas-ampas dia kata gitu. Tak mahu cakap lah kan. Nak tanya, ni sembahyang saya batal ke tidak? Batal lah, tak ada khilaf ke dia kata. Ada ke mazhab lain kata tak batal? Tergelak begitu tu kata, ya Allah, ni pakcik tua tanya ni. Pakcik, tanyalah mazhab apa pun. Kalau dah sampai tahap keluar angin, keluar ampas, semua mazhab kata batal pakcik. Kita tak nak begitu. Sampai dah batal pun tak sedar. Saya cari khilaf lagi. Ada khilaf ni. Khilaf mana? Jadi belajarlah. Nabi sangat suka. Ini perintah Nabi SAW. Prioriti. Jadi orang alim no. Kalau tak jadi alim, jadi orang yang selalu nak mengaji. Kalau tak nak mengaji juga, jadilah pendengar. Macam mana ni ramai pendengar kan. Okey. Itu semua kehendak Nabi SAW. Menyukakan Nabi SAW. Sangat menggembirakan Nabi SAW. Au muta'aliman au muhibban, paling tidak pun suka. Dia tak ada kat sini tapi dia tengok live. Dia suka jugalah tu kan. Dia suka kan. Dia sponsor ke malam ni kan, tak tahulah kan. Dia suka, seronok. Meriah masjid dia. Alhamdulillah. Jangan jadi nombor 5. Alim tidak, belajar tidak, dengar tidak, suka pun tidak. Ngalang pula. Ni apa ni? 29 tak semayang lagi ni. Mengambilkan karen dia. Alamak, itu pun jadi hal kan. Benci betul. Patahlik, binasalah kau kalau jadi orang yang kelima ni. Belajar tak nak, mengaji tak nak, semua tak nak kan. Benci pula, ngalang lagi, menghalang pula. Binasalah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tuntutlah ilmu, datang mengaji walau antara kau dengan ilmu itu ada lautan api sekalipun. Maksudnya apa? Nabi nak sangat tuan-tuan. Itulah harapan tinggi Nabi kepada umatnya, ngaji, datang belajar. Walaupun ada lautan api, setakat jalan raya yang tak sibuk now ni kan. Datanglah, seberanglah kan. Apalagi orang belakang tak payah seberang kan. Nak sangat rupanya Nabi SAW, umatnya tu datang mengaji, tuntut ilmu. Sebab apa? Bila kamu punya ilmu, kamu nanti tinggi derajat kamu. Kalau tak duduk satu syurga pun dengan Nabi, bawah Nabi. Nabi kata, orang ada ilmu, orang berilmu, dia punya syurga satu derajat saja di bawah syurga para Nabi. Satu tingkat je bawah. Tinggi tu. Orang lain tu duduk bawah. Jadi kita datang mengaji. Alim tak alim tu tak tahu bila, tapi tuan-tuan dah niat. Allah terima dah niat tuan-tuan. Walaupun mati dalam keadaan tak berapa nak alim, tapi dah tiap malam datang nak jadi alim, nak ngaji, Allah terima dah niat tu. Nanti di akhirat kumpul dengan orang alim semua. Allah tu gitu. Dah niat. Dah buat, apalagi belum buat pun dah niat sungguh-sungguh, tak sempat buat, Allah terima dah. Satu orang nak sedekah, tiba-tiba tak sempat, mati, Allah terima dah pahala, dapat pahala sedekah. Satu orang nak pergi haji tapi tak panggil-panggil, kan, tak dapat, tapi dah niat, mati insya-Allah dah digolongkan bersama jemaah-jemaah haji. Niat hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak dapat tahu. Ini keistimewaan, umat lain tak merasa. Untung, syukur ya Allah, terima kasih pilih aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup dulu insya-Allah. Ada umur kita sambung lagi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat, bagi berkat. Banyak sangat dengar pun bukan ingat pun. Kan? Tak apa tengok like balik. Ada boleh catat, sebar-sebarkan biar manfaat. Moga Allah terima yang penting. Niat-niat kita, hajat-hajat kita
Ya, moga majlis kita jadi sebab tertangkisnya segala balak musibah. Ya, semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Sebab ini majlis taman syurga. Dalam syurga nak apa saja, niat apa saja dapat. Kata ulama juga begitu. Dalam majlis ilmu banyak-banyak doa, banyak-banyak niat, insya-Allah cepat dapat. Insya-Allah cepat dapat. Sebab kita duduk dalam taman syurga. Ya, moga Allah terima semua niat kita, hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. kepanjangan